Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV, di mana Bamboy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Kebanyakan daripada kita selalunya menyerahkan bulat-bulat kepada doktor. Kalaulah kita ada sakit, tak kisahlah demam ke, gatal-gatal ke, kencing tak lawas ke, cirit-berit ke, apa saja yang berkenaan dengan kesihatan. Kalau doktor suruh makan ubat, okay fine, kita makan. Kalau dia suruh operate, kita operate. Sebab apa? Sebab diorang ni belajar pasal sakit-sakit ni bertahun-tahun pula tu. Tetapi kan ada juga kes di mana doktor ni pun membuktikan yang diorang ni adalah manusia biasa. Diorang juga ada melakukan kesalahan. Tetapi yang tak bestnya adalah kadang-kadang kesalahan dan kecuaian diorang ni boleh mengakibatkan kecacatan kekal, dan yang paling teruk adalah menyebabkan kematian. Hari ni kita lari sikit daripada kes jenayah. Dadah lah tu, asyik bunuh-bunuh je. Penat weh. So dalam video kali ni, Abang Boy akan share kepada korang tentang kes-kes yang melibatkan kecuaian dan kesilapan pakar perubatan moden. Okey, Abang Boy nak bagi disclaimer sikit. Tak ada langsung niat dekat hati Abang Boy untuk mempelekehkan kerjaya doktor ataupun mereka yang terlibat dalam bidang perubatan moden. In fact, Abang Boy respect diorang sebab diorang banyak membantu kita daripada segi kesihatan. Korang ingat tak masa COVID melanda Malaysia dulu? Diorang punya bertungkus lumus nak selamatkan pesakit-pesakit di hospital. Memang gila mat. So, apa-apa hal pun Abang Boy salute gila dekat orang ni. Kes-kes yang Abang Boy akan bahas hari ni adalah kes terpencil dan tak mewakili semua yang terlibat dalam bidang perubatan. So, kepada viewers semua, Abang Boy nasihatkan jangan nakal-nakal masa komen tu, okay? So, kalau korang dah ready, let's go. Okey, kes pertama ni Abang Boy tak tahulah benda ni lawak ataupun nak kasihan. Pada bulan Mei 2013, seorang lelaki yang bernama Steven Hines berjumpa dengan pakar urologis di sebuah klinik mengadu yang testis sebelah kanannya terasa teramat sakit. Pemeriksaan ultrasound dilakukan dan doktor mendapati terdapat kesal luka dan atropi. Bila Abang Boy Google atropi ni apa benda, dia adalah kondisi di mana sebelah testisnya mengecil. Betul kan kalau Abang Boy salah Steven mengatakan yang 15 tahun dulu testisnya pernah ditendang oleh anak perempuannya yang mengidap penyakit cerebral palsy. So doktor tu pun merumuskan yang testisnya yang rosak tu perlu dibuang bersama-sama dengan saluran sperma. So dalam erti kata lain, dia perlu menjalani pembedahan vasektomi. Steven sebenarnya dah tak boleh menghasilkan sperma yang sihat. So dia pun okey je lah. Dah tak tahu nak buat apa lagi dah. Dah sakit, kasih buang je lah kan. Mereka melakukan pembedahan ni di hospital disebabkan kliniknya tak cukup kelengkapan. Tetapi pada masa mereka melakukan pembedahan tu, doktor secara tak sengaja telah membuang testis sebelah kiri. Yang dia sakit tu adalah sebelah kanan guys. Belah kiri yang kena buang. Pisang mat. Pada keesokan harinya, doktor tu datang ke bilik Steven dan mengatakan ada kemungkinan yang mereka telah membuang testis yang salah. Dan bila mereka melakukan ujian ultrasound sekali lagi, memang confirm telur sebelah kiri dah gone. Bye-bye. Setelah bengkak dari pembedahan tu dah mula surut, Steven kembali mengalami kesakitan di testis sebelah kanannya. Steven mengatakannya setiap kali dia bersama dengan wife-nya, testis dia sakit gila mat. So end up Steven bertindak untuk menyaman pihak hospital dan doktor urologis atas alasan kecuaian. Steven ada kemungkinan terpaksa menjalani pembedahan sekali lagi untuk membuang testisnya yang rosak tu. Dan bila kedua-dua testis dah tak ada, dia terpaksa pula menjalani terapi hormon sepanjang hidupnya. Pihak hospital yang menjalani pembedahan tu meletakkan kesemua kesalahan ke atas urologis dengan mengatakan yang doktor ni hanyalah pihak ketiga dan hospital hanya menyediakan tempat dan peralatan pembedahan. Doktor urologis itulah yang menjalankan pembedahan tu. Setelah 3 hari perbicaraan, pihak juri telah menyebelahi pihak Steven dan hakim telah menetapkan yang doktor tu kena membayar ganti rugi sebanyak $870,000 USD. Harga sebelah testis sampai $870,000.
Hoi, kalau potong dua-dua, mau berjuta kena bayar. Seorang wanita yang berumur 42 tahun daripada Jepun datang berjumpa dengan seorang doktor mengadu yang dia mengalami sakit perut. Perutnya rasa bloated. Bloated ni macam mana Dia macam rasa berangin dan buncit lah lebih kurang. Dia rasa benda ni sejak 3 tahun dulu. Setelah dia menjalani ujian ultrascan, terdapat seperti 2 ketulan dekat bahagian perut dia. Dekat 2 ketulan tu pula macam ada tali guys. Berikutan daripada tu, satu pembedahan telah dijalankan untuk mengeluarkan ketulan tu. Ketulan tu sebenarnya adalah surgical gauze ataupun sponge penyerap darah yang selalunya diguna dalam pembedahan. So apa yang terjadi adalah 6 tahun sebelum kejadian ni, wanita tu telah menjalani satu pembedahan cesarean untuk kelahiran anaknya yang kedua. Sponge tu sebenarnya tertinggal dekat dalam perutnya semasa dia dijahit balik. So dalam erti kata lain, sponge tu ada dekat dalam perutnya selama 6 tahun guys. Hui, gila. So kedua-dua pembedahan C-section ni dilakukan di klinik yang sama, dan bila wanita ni mengadu kepada doktor yang dia telah melakukan kesilapan, doktor tu tak mengaku. Dia cakap tak ada bukti yang kukuh yang dialah yang bertanggungjawab meninggalkan benda tu. Walaupun tiada tindakan undang-undang telah diambil, klinik tu dah tak menerima pesakit lagi dah, sebab orang dah takut kalau benda yang sama terjadi. Wanita tu dikatakan telah beransur pulih dan menjalani kehidupan seperti biasa. Tertinggal barang-barang dekat dalam badan selepas pembedahan ni sebenarnya selalu sangat terjadi. Di US dilaporkan sebanyak 4,000 kes setahun pasal benda ni. Bukan hanya sponge je yang tertinggal tau. Ada juga gunting, ada juga pisau surgical dan macam-macam lagi lah. Dalam kes wanita Jepun ni, dia bernasib baik sebab dia hanya rasa tak senang duduk je disebabkan perutnya rasa seperti berangin. Ada juga kes yang sampai kehilangan nyawa guys. Hui, seram pula abang boy dengar. Seorang remaja yang berumur 19 tahun telah dimasukkan ke hospital. Dia hanya memerlukan IV drip disebabkan kekurangan air dalam badan. Sepatutnya benda ni sangat simple dan tak membahayakan nyawanya. Tetapi pada hari yang sepatutnya dia keluar daripada hospital, satu tragedi telah berlaku. Apa yang terjadi adalah bila seorang jururawat yang baru sangat lagi bekerja ditugaskan untuk menarik keluar jarum IV drip tu. Jururawat ni langsung tak ada pengalaman untuk handle benda-benda macam ni. Tetapi disebabkan jururawat lain dan doktor sendiri agak busy pada waktu tu, so nak tak nak jururawat ni pun buat lah. So dia keluarkan jarum tu daripada tangan Blake. Tetapi satu benda pelik berlaku. Tiba-tiba Blake tercungap-cungap. Jururawat tu terus mendapatkan doktor. Korang nak tahu tak apa yang doktor tu buat? Dia menyuruh Blake untuk bertenang dan jangan menggelabah. Tak sampai beberapa minit Blake ni terus tak sedarkan diri. Time ni doktor pula yang menggelabah. Kondisi Blake pada masa ni makin merosot dan jantungnya agak lemah. Mereka mencuba sedaya upaya untuk menstabilkan Blake. Apa sebenarnya yang terjadi adalah pada masa nurse ni nak keluarkan jarum daripada tangan Blake, dia tidak mengikut prosedur yang betul, dan benda ni mengakibatkan beberapa buih udara telah masuk ke dalam saluran darah Blake. Benda ni simple je, buih udara kot, tetapi dia punya akibat sangat teruk guys pada badan manusia. Buih tu telah masuk ke dalam jantungnya dan menyebabkan dia lemas. Blake telah diisytiharkan mati selepas setengah jam para doktor mencuba untuk menstabilkan keadaan Blake. Satu tragedi perubatan terjadi pada 1 Ogos 2019 kepada seorang remaja yang bernama Emmeline Nguyen. Emmeline telah menjalani satu pembedahan membesarkan buah dadanya di klinik Colorado Aesthetic dan Plastic Surgery. Apa yang berlaku adalah sebelum pembedahan, Emmeline telah diberikan ubat bius untuk membuatkannya tak sedar diri semasa pembedahan tu berlangsung. Akan tetapi, ubat bius yang dorang gunakan telah membuatkan Emmeline mendapat serangan jantung dan menjadikan Emmeline dalam kondisi vegetative. Vegetative state ni, kalau korang tak tahu, dia macam lebih kurang kau tak boleh bercakap, kau tak boleh makan, kau just baring, tidur, mata terbuka. Lebih kurang lah. Parents kepada Emmeline mengambil tindakan undang-undang dan claim yang Dr. Jeffrey Kim dan jururawat yang bertugas Rex Meeker bertanggungjawab atas apa yang terjadi. Menurut report, Emmeline telah ditinggalkan oleh doktor dan jururawatnya selama 15 minit tanpa ada seorang pun mengawasi keadaan Emmeline selepas diberi ubat bius tu.
Sesuatu telah terjadi dalam masa 15 minit tu. Mulut Emmeline telah membengkak dan berwarna biru dan seluruh badan Emmeline menjadi lebam. Emmeline mendapat serangan jantung sebanyak 2 kali dan doktor bertungkus lumus cuba untuk menyelamatkan nyawa Emmeline. Apa yang paling menyedihkan adalah pihak klinik mengambil masa 5 jam sebelum menelefon talian kecemasan. Bila Emmeline digegaskan ke hospital, doktor mendapati yang oksigen telah tersekat daripada sampai ke otak Emmeline dan Emmeline berada dalam keadaan tak sedarkan diri. Pihak hospital dah tak boleh buat apa dah. Otak Emmeline dah tak berfungsi. Korang bayangkanlah, 5 jam otak tak menerima bekalan oksigen. Oi, tak pisang member. Emmeline dah tak boleh bercakap, bergerak ataupun makan sendiri pun tak boleh guys. Dia makan dengan menggunakan saluran tiub yang disambungkan ke lehernya. Dia terpaksa disambungkan ke mesin bantuan hidup hanya untuk jantungnya berdegup. Selepas 14 bulan bertarung nyawa, Emmeline menghembuskan nafasnya yang terakhir. Korang ingat benda tu settle kat situ ke? Hoi, memang tak lah. Parents kepada Emmeline bertindak menyaman Dr. Jeffrey Kim dan Rex Meeker atas kecoyan mereka sejurus selepas insiden ni berlaku. Akhirnya, keluarga Emmeline telah menerima pampasan sebanyak $2 juta daripada pihak insurans klinik tu. Segala pertuduhan ke atas doktor dan jururawat yang bertugas telah digugurkan. Satu pasangan daripada Long Island, New York, Thomas dan Nancy Andrews, telah bertindak menyaman satu klinik kesuburan atas kesalahan tersalah bagi sperm. Apa yang terjadi adalah pasangan ni sebenarnya mengalami masalah kesuburan dan mendapatkan khidmat klinik ni untuk membantu mereka mendapatkan anak. Apa yang terjadi adalah selepas melahirkan anak, mereka mendapati yang anak perempuan diorang ni mempunyai kulit gelap. Agak pelik guys, sebab bapanya adalah lelaki kulit putih dan ibunya adalah seorang Latino. So memang mustahil lah dapat anak kulit hitam. Menurut klinik tu, mereka menggunakan sperma daripada lelaki berkenaan dan menyuntiknya ke dalam telur ibu. Mereka mengikut segala prosedur yang telah ditetapkan. Pihak klinik juga mendakwa yang anak tu akan lama kelamaan bertukar menjadi kulit putih. Disebabkan tak puas hati dengan jawapan klinik tu, pasangan tu telah membuat satu ujian DNA untuk kepastian. Keputusan tu mendapati yang Thomas adalah bukan ayah kepada baby girl ni. Kes ni telah dibawakan ke mahkamah dan hakim mendapati yang klinik yang bertanggungjawab atas kecuaian ni. Pemilik klinik dan juga doktor yang menjalani prosedur tu tidak didapati bersalah, akan tetapi staf klinik tu yang bertanggungjawab handle embrio dan sperma telah didapati bersalah. Pasangan ni bimbang sebenarnya yang insiden ni boleh mengakibatkan yang pemilik sperma sebenar akan datang dan membuat tuntutan kepada baby tu. Lagi satu concern mereka adalah sperma asal milik Thomas mungkin akan digunakan ke atas pasangan yang lain. Thomas dan Nancy Andrews telah menerima sejumlah wang ganti rugi daripada pihak yang bersalah dan kes ni telah pun selesai. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Sekali lagi Abang Boy minta bantuan dekat korang untuk bagi tahu kawan-kawan korang pasal channel Abang Boy ni. Sokongan korang memang awesome. Abang Boy janji akan publish video yang lagi awesome untuk korang. So, minta tolong Akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.